Okay, Assalamualaikum. Testing, boleh dengar suara saya tak? Boleh? Okay, Assalamualaikum. Testing, boleh. Okay, Assalamualaikum. Dah pun kira. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, nama saya Madiha binti Mazhar. So, saya as a dietitian from IIUM Medical Specialist Center. So, hari ni topik saya nak share tentang diet dan autism. Okay, autism. So, kita tengok Alright. Okay. So, as for introduction, kita terang sikit lah autism ni apa. Autism ni also known as Autism Spectrum Disorder ataupun kita panggil ASD. So basically is a complex developmental and also neurological condition. Typically appears during the first 3 years of life. Okay. So biasanya dia akan affect brain function seperti social interaction and also communication skills. Kita boleh tengok juga dia punya classic symptom seperti delay talking, maksudnya masa dia bercakap tu dia ada delay, and lack of interest in playing with other children, and not wanting to be held or cuddle, dia tak suka orang pegang dia ataupun peluk, and then dia ada poor eye contact. Bila dia cakap tu dia tak nak pandang mata kita. Okay, itu antara simptom-simptom dia lah, kita boleh tengok. Okay, basically kita yang kalau biasanya memang kita tak tahu dia punya punca daripada mana lah, tapi both genetics and environment memang memainkan peranan yang penting lah. Okay, so kita often boleh tengok juga sebenarnya kanak-kanak yang autism ni dia akan repeat dia punya behaviour dan dia ada restricted interest dia. So yang ni dia akan affect dia punya eating habits, macam contoh pemilihan makanan. So akan lead to the following health concern lah. So kita akan tengok satu-satu. Yang first sekali, macam pemilihan makanan dia akan jadi limited. Okay, dia ada makanan yang diminat, ada makanan yang dia tak suka kan. So kita boleh tengok juga dia akan sensitif dekat taste, smell, colour and texture of makanan tu. Okay. So dia akan juga limit or totally avoid some food, even whole food group. Contoh macam let's say dia tak makan macam dia tak makan roti, and then dia boleh jadi juga dia akan tolak semua jenis makanan daripada sumber karbohidrat tu, nasi ke roti ke mi ke kan. Okay, ada juga yang macam tu. And then ada makanan yang dislike. So macam strong flavor food, buah-buahan, sayuran or certain texture macam slippery or soft food tu. So yang tu pun dia boleh jadi tak suka jugalah. Okay, yang kedua, not eating enough food. Okay, makan tak cukup. So dia ada difficulty focusing on one task for extended period of time. Okay, dia susah nak fokus. Dia hard for a child to sit down. So dia susah nak duduk setempat, makan duduk macam tu kan. Dia sangat susah lah. So memang as a parents memang kita kena tengok and then monitor lah kanak-kanak autism ni kan. Okay, ada juga yang ketiga, constipation. Okay, so masalah constipation pun ada berlaku sebabnya kanak-kanak ni dia punya pilihan makanan tadi limited kan. Lepas tu physical activity dia pun kurang, and ada juga disebabkan oleh ubat-ubatan lah. Okay, dia boleh dirawat dengan ataupun dirawat dengan kita increasekan pengambilan makanan dietary fiber lah, fiber intake kita. Contoh macam brand cereals, sayur-sayuran, buah-buahan, dan minum air banyak, buat regular physical activity. Okay. So ada juga medication interaction. So medication interaction ni, some stimulant medication used with autism can lower dia orang punya appetite. So boleh reduce the amount of a child eats, which may affect growth lah. So maksudnya dia dah
dia dah kurang selera makan, so pengambilan makanan dia orang pun akan berkurangan lah. So akan affect dia orang punya growth. Okay. Other medications, ada juga yang jenis increase appetite and affect. Tapi affect dia punya absorption of certain vitamins and also minerals. Okay. Okay, there is a few questions. So kita akan go through one by one. Yang first kali kita tengok what are common medical and nutritional challenges for kids with ASD, autism. Autism lah. Okay, the most common GI symptom kita akan tengok include akan jadi chronic diarrhea, ada abdominal distension, and then discomfort, bloating, GERD, gastroesophageal reflux disease, excessive gas, constipation, fecal infection, food regurgitation, leaky gut syndrome. Okay. So basically children dengan autism ni dia memang risk untuk many other nutritional problem lah. Contoh macam nutrient deficiency, food allergies and also food intolerance and also feeding problem. Okay, macam yang kita terang kat awal tadi tu lah. Right. Yang kedua kita tengok what are some common dietary changes that may offer symptom relief. Okay, macam mana daripada segi diet ni boleh membantu untuk kita reliefkan dia punya simptom lah kan. Actually kalau ikut study ataupun ni tak ada spesifik autism punya diet lah, tapi bila kita removing certain proteins, sometimes it may release some symptoms. Okay. So kita boleh tengok dekat sini ada dua jenis. Kita boleh ambil makanan yang gluten free and also casein free. Kalau kita cari dia akan tulis GFCF diet lah. So yang ni memang the most research and orang panggil most common dietary intervention. Macam saya sendiri personally memang ada my patient pun yang autism. So saya suggest juga untuk try ambil gluten free and also casein free. So memang nampak dia ada macam improvement lah bila dia exclude gluten dengan casein tu. Untuk yang gluten ni actually it is protein in a weight and also casein ni pula protein in milk. Protein dalam susu. Gluten protein dalam macam gandum kan. Dan casein protein dalam susu. Okay, in theory kids improve on that because biasanya bila teorinya kita nampak perubahan dekat anak-anak tu sebabnya incomplete breakdown of nutrition creates a substance that can inflame dia orang punya gut lah. So bila ada certain study yang shown improvement and parent and actually report success with these two protein are removed from the diet lah. So there are some research jugalah buat. Okay. Okay, yang next. Should parents try diets that eliminate certain foods to see whether their kids improve? Okay, so kita tengok ke sini. Walaupun dekat recent report from Journal of Pediatrics suggest that no need for dietary intervention, tapi parents still still kena tengok jugalah dekat diet kanak-kanak lah. So let's say contoh dia try eliminate a few substance and then bila dia tengok boleh cure ataupun boleh kurangkan anak dia punya chronic diarrhea and then make kids more communicative. So biasanya parents akan willing to give a try lah untuk tengok anak dia improve kan. Okay. The first step for parents yang nak try untuk eliminate diet, kita try dulu about a month, tengok macam kita omit ambil casein or gluten and then highly allergic food, contoh macam telur, ikan, seafood, tree nuts, peanuts, soy and eggs. Kita tengok bila kita eliminate tu boleh improve tak dia punya simptom. So tapi memang kena try ambil masa slowly. Okay. Contoh next kalau macam kanak-kanak tu dia banyak minum air susu kan, susu lembu kan. So I suggest kita try to eliminate that dairy product yang daripada susu lembu tu, kita replace dengan calcium fortified soy, air soya yang diperkaya dengan kalsium ataupun almond milk, susu almond, susu badam. Okay. Untuk elimination ni kita panggil dia a better barometer lah than testing for this allergic food, since allergic testing might not be as effective.
Okay, after the elimination period tu, so kita slowly introduce new food, new food at time every few days. Lepas tu kita keep on kita ada buat macam diary lah. So kita tengok bila kita eliminate ni, dia keluar macam mana, jadi macam mana. Saya tak bergerak. Ni cepat. Memang kat sini. Ya. So, stop. Sekejap. Yang ni nampak? Betul? Nampak? So kat mana sekarang? Sorry. Sini. Should parents try diet? So saya kena buat macam ni. Oh, okay. Sorry. Alright, okay. Dah, saya tak boleh nak full screen kan saya punya ni. Okay, tak apa. Kita tengok dekat sini je lah ya. Right. Okay, macam tadi kita dah try eliminate. Lepas tu kita buat macam diary kan. So bila kita tulis, contoh kita dah try avoid seafood. Lepas tu apa jadi, next apa jadi kan. So bila kita nampak, oh okay, makanan ni kena kurangkan ataupun kena omit. So kita cuba omit kan. Okay, so basically kalau tengok kita punya dietary changes ni memanglah orang kata apa, macam mungkin tak mudah juga nak implement, tapi dia non-invasive, so macam no harm juga untuk approach kan, sebabnya kita it works lah bila kita cuba untuk buat perubahan ataupun bila kita nampak anak kita berubah. So bila kita try eliminate some food, kita nampak anak kita berubah, so that one is much better lah kan. Okay, so next kita tengok okay, as a dietitian, do I recommend vitamins or minerals and supplement? Of course I will. Okay, absolutely. Most kids with autism basically are picky eaters. Biasanya dia akan go on food checks and don't eat a well-balanced diet. So parents kena make sure that their children ni meet the nutritional needs. Once daily multivitamin with minerals and okay, and then dia stay within the accepted guidelines lah. Maksudnya dia tak ambil secara berlebihan lah. So dia still accepted guidelines dengan semua nutrient lain, and then kena make sure dia dapat getting adequate amount of vitamins and also minerals. Okay. Right. Okay, tak apa. Sekejap lagi saya terangkan lagi apa yang antara suplemen yang kita boleh ambil lah. Okay, what are the nutritional advice do I give to my patients? Okay. Okay, a healthy diet is very essential for kids, but even more so kids with autism. And then kids with autism, dia ada concern dengan punya GI issues kan. So may lead to poor absorption, and also so I basically recommend a healthy, natural and varied diet lah. So macam avoid pesticide, preservative, artificial ingredients, fast food, MSG, and also other processed food. So biasanya kita akan suggest diet yang less processed and more natural, like organic food. And basically organic food ni it is easily digest and absorb because they ada contain fewer toxins that need to be eliminated. Okay. So kalau kita tengok many of the kids actually tend to be deficient in also essential fatty acid, fiber and protein. So kalau macam pergi ke hospital ke mana, doktor akan refer dekat dietitian. Dietitian basically akan bantu untuk evaluate dia punya diet and help parents understand where the nutrient gaps are. Okay. So next kita akan tengok apa supplement yang sesuai. Okay. Are there any other supplements recommend to your patient or to my patient? Okay. I recommend omega-3 fatty acid because it is well known that these are good fats. Okay. Omega-3 fatty acid ni merupakan good fat which it can help in reduce inflammation. Okay, parents also can try salmon, cod liver oil or use mercury-free supplements. Okay, yang ni untuk omega-3 supplements. Other than that, macam tadi tambahan untuk suplemen kanak-kanak yang dekat sini tadi. Okay, untuk vitamin and mineral supplement, boleh juga ambil multivitamin, calcium supplement untuk
kadang-kadang macam kanak-kanak autism ni dia makan tak cukup. Dia makan certain food yang dia minat je. So dia punya nutrien dia memang akan kurang lah dekat situ kan. So untuk kita tambahkan lagi nutrien dekat dalam dekat dalam badan dia, kita kena top up dengan multivitamin, and boleh juga bagi vitamin C and also calcium supplement lah. Okay, untuk anak-anak ni. Okay, omega 3 pun tadi penting lah untuk reduce inflammation. Okay, next kita akan tengok probiotic. How can probiotic help GI symptom? Okay, macam yang saya cakap tadi kan, bila ada autism, kanak-kanak akan ada jugalah masalah GI symptom kan. Okay, basically probiotic ni dia ada healthy bacteria and can improve the microflora in the GI tract. Okay, kids with autism biasanya akan to have abnormal GI flora. When they routinely ingest probiotic, bila dia selalu ambil probiotic ni, their stools can improve. Okay, basically I will suggest a probiotic with 1.5 to 4 billion bacterial colonies depending on the age of the child. Okay, so basically yang ni macam probiotic ni boleh cari dekat kedai ataupun kedai supermarket macam pharmacies dekat luar tu, kat sana je jual probiotic. Okay. Alright, okay, this is some advice. So mealtime advice for parents. Ini macam tips lah. Macam mana masa nak makan dengan anak-anak ni kan. Okay, first sekali kita try to keep mealtimes enjoyable and relax. Okay, macam bila nak makan tu kita kita ada waktu makan tu kita buat something macam enjoy and relax, no stress kan. So kita cakap okay, come makan macam tu kan. Okay, lepas tu kita set regular meal pattern dan kita tengok including a maximum length of time for meals kan. Lepas tu kita tengok ketika meal time, hygiene, kebersihan, and then make sure environment dekat tempat makan tu clean and clear. Provide sensible portion, maksudnya untuk dia ada portion yang sesuai untuk dia. Jangan terlalu banyak sangat, jangan terlalu sikit sangat kan. Okay. And do not present too many types of food at once. So jangan letak terlalu banyak jenis makanan sangat dalam satu masa kan. So slowly introduce dekat dia satu-satu lah. Contoh kalau macam ni nak try introduce potato dekat dia kan. Okay, bagi potato satu-satu kan. Okay. So family members gather makan sekali. Mak, ayah, adik, abang, kakak ke apa kan. So makan sekali. And then have a good eating habit. So masa macam contoh family members makan tu, setiap orang ambil apa ni orang kata one food from each food group every day. So maksudnya contoh macam ayah atau mak ataupun adik abang kakak makan kan, dia ambil ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada fiber kan. Contoh ambil sayur sikit, ambil nasi sikit ataupun orang kata potatoes kan yang semua karbohidrat kan, mie kan. Dan ada protein ayam, ikan ke. So dia tengok dalam pinggan kakak adik dia saja, dia pun cakap nak try juga kan. So kita as a family members memang kena be a good model ataupun a good supporters untuk anak-anak kita tadi lah. Lepas tu kita ensure consistent approach from all family members and also carers. Kita ada use positive reinforcement when a new food is tried, when a good mealtime behavior is displayed. Okay. Then ni kita kena jadi macam parent provide, child decide approach. Ini approach dia punya konsep lah, parent provide, child decide approach can be useful to avoid argument about food. So maksudnya kita as a parents, kita providekan makanan tu tapi terpulang padakan anak kita tu nak pilih yang mana. Kita jangan terlalu paksa dia lah nak makan lah. Sebab bila dah paksa dia pergi mengamuk kan. Okay. Okay, next. Kat atas ni kita ada kadang-kadang ada juga jenis budak yang dia akan react well bila dia tengok visual ni timetable or reward kan. And then dia ada kita involve kita punya anak-anak dengan meal preparation. Contoh masa nak masak ke, nak memotong ke apa, kita ajak anak kita tu buat sekali. Okay. And then kita ada younger children may react well to messy play and make picture of food. Older children sometimes may respond with scientific approach. Okay, make sure anak kita tu kaki dia fit, memang dekat
floor lah, dekat atas lantai ataupun dekat stable chair. To feel grounded and reduce anxiety. Tak nak dia ada rasa anxiety kan. So bagi kaki dia jejak dekat lantai tu lah. Okay. Okay, ni perkara yang kita kena elakkan. Avoid too much coaxing. Kita kena avoid terlalu pressure dia nak makan. Dan macam kita paksa dia juga kan. So yang tu tak nak lah. Kita slow-slow orang kata pujuk dia makan kan. Jangan terlalu memaksa. Okay. Force feeding or hiding food, which can result in conflict or loss of trust. So macam kalau makan pun tak nak macam kita ada benda-benda yang sorok kan. Macam takut juga dia nanti macam kurang trust dekat kita. Macam dia jadi takut macam nak makan mesti mami dia letak something dekat bawah nasi tu ke apa benda semua kan. Okay. So dia tahu jugalah benda macam tu kan. And then giving too many options pun tak boleh jugalah. Ataupun try to avoid lah. So apa lagi, reacting negatively, it is food spread out. Better to prevent the food was right in the first place. Alright. Okay. Okay, setakat ni boleh faham kan? Ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya teruskan lagi sikit ni, tak banyak sangat lah. Assalamualaikum, testing, boleh dengar suara saya tak? Sorry. Yeah. Okay. Okay, some common nutritional issues. Okay, yang next ni, some common nutritional issues which may need to be considered on a case by case basis. So, kalau macam isu yang autism ni, dari isu constipation, in term of nutritional advice, kita akan bagi advice on gradually increasing fiber and fluid intake lah. So, tingkatkan dia punya pengambilan fiber, and then dia punya pengambilan air lah untuk mengawal masalah constipation. Yang kedua dia akan jadi tooth decay ataupun gigi mereput kan, tooth decay. So kita kena advise on reducing sugar intake, aiming to limit sweet food to after meals, and also limiting overall snacking lah. So elakkanlah makanan-makanan yang manis kan, jajan-jajan tu kan. And yang ketiga ada juga isu overeating. Yang ni kita kena buat dia, kena encourage dia untuk move, reduce portion, reduce snacking, and tingkatkan pengambilan fiber lah, contoh macam fruit, vegetables and others fiber intake. Okay. Yang keempat, under eating. Eating ni kita kena make sure dia increase dia punya portion size of makanan tu, and then dia tingkatkan pengambilan makanan yang tinggi protein lah. Okay. Potential food hypersensitivity. Okay, yang ni kita akan buat dietary assessment, use of food and symptom diary, and advice on nutritional balance exclusion trial if indicated. Macam yang kita buat tadi itulah. Mungkin kita kena tengok ada casein ataupun kita punya gluten free diet itulah. If requested by the family, exclusion trials of gluten and casein should be supported by dietitian. Okay, to ensure nutrition adequacy. Okay, so maksudnya potential for hypersensitivity ni kita tengok ataupun kita try to eliminate gluten and casein daripada diet dia orang lah. Okay, nanti kita akan tengok apa contoh gluten and casein diet tu. Okay, sekejap. Okay, tak banyak dah pun ni. Okay, untuk summary yang ni kita boleh tengok pemilihan makanan autism lah. Antara makanan yang kena elakkan, antara makanan yang mengandungi gluten dan makanan yang mengandungi casein. Gluten tadi protein yang ada dalam gandum, protein in wheat. Dan casein protein in milk, susu lah basically. Okay, untuk makanan yang mengandungi gluten, antara makanan yang boleh ataupun yang perlu dielakkan seperti daripada sumber gluten, gandum ataupun cereal, barley, oat, malta, roti, kek, muffin, tepung gandum, sos berkanji, MSG, Ajinomoto kan, and sausage ataupun nugget lah. Okay, yang tu untuk gluten. Okay, untuk makanan yang mengandungi casein, contohnya susu. Susu tu susu lembu, susu kambing, yogurt, keju, mentega, ais krim, krim ataupun kita panggil sour cream, tuna dalam tin, chocolate, whey protein, and also custard. Okay. Okay, sorry. So ini antara makanan yang kita kena elakkan lah, gluten dengan casein.
Okay, ni makanan yang sesuai untuk autism. Okay, yang daripada ni tadi, so kalau elak gluten, elak casein ni apa semua, apa benda je yang boleh dimakan kan? Okay, so kita tengok apa yang boleh dimakan lah. So makanan yang sesuai untuk autism yang dia boleh makan, dia boleh ambil karbohidrat. Contoh macam nasi, kentang, ubi kayu, tepung beras, tepung pulut, sayuran berganji, labu, jagung, produk bebas gluten kan. Itu dia boleh ambil. Kemudian protein, ayam, ikan, daging, telur, kacang soya, tahu kan. Sayur-sayuran, semua jenis sayur boleh ambil. Buah-buahan, semua jenis buah-buahan boleh makan. Kacang, semua jenis kacang kecuali yang kacang dalam tin lah. Sebab yang dalam tin tu dia ada gluten. Okay. Right. Okay, yang ni antara contoh-contoh makanan yang boleh dimakan untuk pesakit autism lah. Alright. So, thank you. So, ada apa-apa soalan tak nak tanya berkenaan dengan diet dan autism ni? Okay. Actually, baru-baru ni ada one of my patient yang ada yang datang lah. Adik tu umur 6 tahun. 6 tahun. Bukan 6 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dia ada autism lah. So basically makanan pun memang nampak dia macam aktif dan memang dia ada certain yang dia minat. Macam hari tu dia datang dekat klinik saya, dia suka main air. So dia main air je kan. Kadang-kadang tiba-tiba dia lari lah, lepas tu dia jerit lah, macam-macam lah dia punya dia punya apa dia panggil karakter dia kan. Lepas tu in term of diet tu kita share dengan mak dia kan. Mak dia tanya pasal anak dia punya pemakanan, kata dia memang suka jenis dia suka makan french fries tu kan. Mak dia punya frozen tu lah. So dia akan dia nak, kalau dia nak makan dia nak yang tu je. Maksudnya kalau macam contoh beli fries yang panjang tu, dia nak yang tu je. Kalau mak dia punya jenis bergerigi tu, dia akan tolak lah. Memang dia takkan makan lah. Yang macam tu kan. So memang dah biasa kan makan macam tu apa semua. Bila kita nak try ubah something yang baru dekat anak-anak tu, memang akan ambil masa and memang kena cuba banyak kali lah. Dia tak macam hari ni, esok kita try bagi something yang lain, lepas tu dia terus makan, tak lah. It takes time lah. Dia memang akan orang kata apa, slow-slow akan berubah. Dia akan ambil makanan tu, dia akan try, dia sedap-sedap, dia akan buang kan. And then kita as a parents memang kena slow-slow ajar dia lah macam mana macam kita introduce sikit-sikit kan, sikit-sikit ataupun new food kan, kita bagi dia try, ataupun kita boleh juga make makanan tu dalam orang kata apa, dalam presentation yang menarik lah, so that dia suka. Ataupun masa kita buat ataupun kita tengah preparation of food tu, kita ajak dia join sekali, and then dia buat apa yang dia suka. Daripada situ kita akan trigger lah dia punya minat. Kita boleh nampak dia suka macam mana, and then insyaAllah dia akan ambil lah makanan yang tu. Macam dia akan improve lah dia punya orang kata apa, pemakanan dia kan. Okay, boleh. Apa lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa macam orang tanya, tak ada lagi kan. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh je tanya saya dekat chat box tu. InsyaAllah saya nampak kat situ kalau ada yang tanya. Okay. Alright. So boleh je tanya dekat situ. Apa lagi ya? Kalau biasanya autism, kalau untuk yang eliminate diet tu memang yang casein dengan gluten lah. Gluten and casein free diet lah yang selalunya lah. Okay, yang tu yang orang kata apa, selalu kita try lah. Sebab apa, bila kita try tu tak adalah kita cakap terus anak kita jadi okay, tak ada. Tapi dia reduce dia punya simptom tu lah. Okay, it helps lah, it helps. Okay. So slide saya tadi nampak boleh nampak? Okay. Okay. Yang tu antara tips untuk diet lah untuk autism. Selalunya autism ni berlaku dekat kanak-kanak lah kan. Okay. Itu antara orang kata apa, sharing yang saya boleh, ataupun tips yang saya boleh bagilah untuk parents yang macam macam mana nak buat bila anak-anak nak makan kan, untuk yang ada
penyakit autism ni kan. Okay, so harap kita punya tips ni ataupun sharing saya petang ni boleh membantu ataupun bagi idea sikit lah untuk parents-parents kat luar macam mana nak bantu untuk atasi masalah kanak-kanak yang ada masalah pemakanan lah, anak-anak autism ni kan. Okay, InsyaAllah kalau ada apa-apa persoalan nak tanya ke apa yang orang kata macam blank-blank, boleh je type dekat chat box tu, ataupun boleh kalau nak buat appointment boleh nak jumpa dietitian dekat MSC pun boleh. Boleh just call MSC and set appointment lah. So nanti kita akan set appointment dan boleh jumpa saya dekat klinik. Okay, itu je daripada saya petang ni. Tak ada apa-apa soalan, saya minta diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana join saya punya FB Live petang ni. Okay, bye.